Okay, Assalamualaikum Tuan. Saya terdapat satu aduan di Sabah yang mana ada penuntut yang telah ditangkap. Penuntut-penuntut ini adalah pemilik geran komunal dan mereka memasuki tanah dan telah ditangkap. Jadi daripada sudut undang-undang, apakah pandangan Tun bagi perkara ini? Kesalam Kapten Jerry. Pada pendapat saya tahu kes ni. Saya tahu kes ni beberapa hari lepas. Saya ada dengar cerita yang penama beneficiaries di Grant Komunal di satu daerah di Sabah ni, dia masuk ke tanah dia sendiri, kemudian dia ditangkap kerana dikatakan menceroboh. Dan saya tahulah cerita kisah-kisah tu. Saya tahu yang Grant Komunal ni ada buat perjanjian usaha sama dengan syarikat-syarikat tertentu untuk projek pertanian ni. Dan mungkin ada isu-isu berkenaan dengan perjanjian usaha sama di antara beneficiaries Grant Komunal dengan syarikat tersebut. Mungkin ada kerana mereka masuk ke kawasan itu pun sebab itu kawasan yang mereka anggap kawasan mereka, dan mereka ada sebab-sebab mereka yang tertentu. Dan saya fikir pihak berkuasa harus menyiasat secara terperinci mengapa mereka masuk. Apakah mereka tidak tahu undang-undang? Dan apakah ada sebab-sebab yang berkait dengan kerjasama mereka dengan mana-mana pihak yang menyebabkan perjanjian mereka itu terganggu ataupun terbatal ataupun mempunyai apa-apa masalah. Mungkin di atas faktor itu penduduk dan beneficiaries Grant Komunal ni merasakan mereka teraniaya dan mereka terpaksa masuk ke kawasan itu, dan ada sebab-sebab yang perlu disiasat secara terperinci oleh pihak berkuasa lah sebelum membuat satu keputusan yang mengatakan mereka bersalah. Dan bagi saya perlu ada interference mahkamah, perlu ada campur tangan perundangan. Kes ini perlu dirujuk ke mahkamah sivil sebelum ditentukan ianya mempunyai unsur jenayah atau tidak. Itu komen saya. Okey, bagi Datuk Syam lah, kita rujuk ke Datuk Syam. Sebenarnya kita ada menerima beberapa aduan daripada penuntut-penuntut Grant Komunal di sebuah daerah di Sabah, yang mana mereka telah mendakwa bahawa mereka telah memasuki satu perjanjian bersama dengan sebuah syarikat tertentu. Malangnya mereka mendakwa bahawa syarikat telah memungkiri janji di dalam perjanjian usaha sama tersebut. Antaranya mereka telah dijanjikan bayaran dividen sebanyak 40%. Tapi malangnya mereka tidak dapat dividen itu. Sebaliknya mereka perlu minta pula pinjam. Instead of dapat dividen, mereka perlu nak dapat duit ni kena minta pinjam, kena sign payment voucher. Dan apa yang lebih yang kita tersedih ni, apabila mereka tidak dapat masuk dan mereka telah, beberapa daripada mereka telah cuba masuk ke tanah mereka sendiri, syarikat pemilik tanah telah melantik mereka untuk masuk, tapi malangnya apabila mereka masuk, mereka telah ditahan riman. Jadi aduan berkenaan mereka tidak berpuas hati kerana masalah mereka tidak mendapat dividen, dan mereka percaya bahawa perjanjian itu telah dimungkiri, terdapat pelanggaran di bawah Akta Kontrak 1950 yang menunjukkan bahawa kontrak itu sebenarnya sudah lagi tidak valid disebabkan oleh kontrak itu dah discharge. Ada beberapa faktor lah. Antara faktor yang kita nak bincang di sini adalah di bawah Seksyen 20 Akta Kontrak 1950, kuasa untuk membatal kontrak didorong oleh pengaruh yang tidak berpatutan, undue influence. Saya boleh rujuk di sini bagaimana sebuah daerah, sebuah kawasan ini, perjanjian sewaan ataupun perjanjian lis Grant Komunal itu sebanyak RM1. Cuba bayangkanlah,
perjanjian apa dalam dunia ni sewa tanah selama 30 tahun sebanyak RM1. Saya tak rasa benda tu boleh ada di Palestin pun begitu. Tapi di Malaysia kita ni, saya tak pernah terjumpa satu perjanjian, saya pun tak tahu lah, tanah 30 tahun, jumlah ratusan ekar, bulan ribuan ekar, hanya dibayar sebanyak RM1 dalam tempoh 30 tahun. Jadi pada kita ni merupakan satu perjanjian yang tidak adil, perjanjian yang sangat berat sebelah, yang mana berlaku ketidakadilan, tidak adil, yang mana didorong dengan satu undue influence ataupun pengaruh yang tidak berpatutan, pengaruh tidak wajar. Kalau kita rujuk kepada Seksyen 20 atau kontrak 1950, satu kontrak itu boleh dibatalkan. Kontrak itu boleh dibatalkan, voidable contract. The contract can be void, boleh dibatalkan atas alasan undue influence ataupun dipanggil pengaruh tidak wajar. Kerana consent ataupun dia punya kerelaan hati seseorang itu boleh dipertikaikan kerana dia memasuki satu kontrak dengan satu pengaruh yang tidak wajar, pengaruh yang tidak berpatutan. Maka kontrak itu adalah kontrak yang dikira sebagai kontrak yang void. Kontrak yang void. Jadi dari sudut itu saja kita kata, saya boleh memberikan satu hujahan bahawa memasuki satu perjanjian selama 30 tahun, ribuan ekar dengan bayaran RM1 untuk 30 tahun adalah kontrak yang dimeterai ataupun didorong dengan satu pengaruh yang tidak wajar, undue influence. Manakala di bawah Seksyen 24 pula, di bawah Akta Kontrak 1950 pula, apabila ada balasan dan tujuan yang sah di sisi undang, balasan atau tujuan satu perjanjian adalah sah di sisi undang-undang, kecuali ia dilarang oleh undang-undang, ia merupakan satu fraud dan ia mendatang atau melibatkan bencana pada diri ataupun harta orang lain. Kita boleh nampak ini satu consideration atau balasan yang ada adalah balasan yang sangat tidak sah di sisi undang-undang. Mengapakah saya berkata begitu? Kerana ada elemen-elemen fraud. Orang ini memasuki satu perjanjian yang mana perjanjian itu sangat-sangatlah tidak adil, atas dorongan yang tidak wajar dan mungkin atas misrepresentation ataupun fraud. Jadi kita boleh katakan di bawah Seksyen 24 ni, maknanya kontrak itu juga merupakan kontrak yang void, yang tidak sah di sisi undang-undang. Dan mahkamah menganggapnya tidak bermoral dan bertentangan dengan satu maslahat awam. Di bawah Seksyen 25 atau kontrak 1950, perjanjian batal jika balasan ataupun tujuan tak sah. Jika mana-mana bahagian sesuatu balasan atau satu lebih tujuan atau satu atau sebahagian dari beberapa balasan atau tujuan adalah tak sah di sisi undang-undang, maka perjanjian itu adalah batal. Maksudnya di sini consideration, balasan yang ada tu adalah, kita boleh katakan balasan yang insufficient, yang inadequate, yang mendatangkan ketidakadilan yang teruk. Ketidakadilan yang teruk. Betul. Benar tu. Keadilan yang teruk, ketidakadilan yang teruk yang menyebabkan kita boleh katakan perjanjian ini boleh dibatalkan kerana balasan ini adalah bagi tujuan yang tidak sah di bawah Seksyen 25 atau kontrak 1950. Seksyen 29 di bawah atau kontrak 1950 pula, perjanjian halang tindakan undang-undang adalah batal. Satu perjanjian dengan mana-mana suatu pihak perjanjian itu dihalang dari menguatkuasakan hak-hak secara mutlak di bawah mengenal mana-mana kontrak dengan tindakan lazim di sisi undang-undang di hadapan tribunal biasa menghadkan masa dalaman untuk menguatkuasakan hak-haknya adalah batal. Contoh, kecuali kontrak itu dirujukkan kepada timantara ataupun mana-mana pertikaian tibur. Seksyen 29 ni sebagai contoh Dato', dalam sesuatu perjanjian kontrak usaha sama ni, kalau dia kata kalau ada berlaku pertikaian, dia kena pergi arbitrasi. Tapi ada juga kes-kes dia tak rujuk arbitrasi, dia pergi buat report polis. Dia pergi buat injunction, dia pergi buat saman. Sepatutnya sebelum dia report polis, sebelum dia buat injunction, sebelum dia buat apa-apa saman dapat perintah mahkamah, dia kena buat apa yang dikatakan dalam agreement itu, iaitu proses arbitrasi untuk selesaikan dispute atau ketidaksetujuan apa-apa hal. So di sini kontrak itu terbatal lah apabila dia tak buat arbitration, dia pergi buat report polis contohnya. Terbatal lah kontrak itu. Dia tak memenuhi syarat kontrak itu. Betul. Dia telah mengambil satu tindakan
di luar batasan kontrak tetapkan. Sepatutnya sebelum report polis, arbitration dulu. Sebab isu di sini seperti Kapten Jerry timbulkan tadi, isu hak. Apakah hak beneficiary sini untuk masuk ke tanah itu? Bila sebut isu hak, maka di sini kena tengok di mana hak beneficiaries, di mana hak syarikat. Dah tentu hak beneficiaries ni tidak boleh diusik. Tidak boleh diusik jika apa-apa kontrak dan perjanjian dengan mana-mana pihak itu tidak dipenuhi oleh pihak balik sana. Kalau pihak syarikat kata dia ada hak, buktikan hak dia. Oh, ini kontrak ni membuktikan hak saya, dan kerana kontrak ni saya ada sublease grant di pejabat tanah. Okey, itu bukti kontrak you. Apakah you memenuhi syarat-syarat kontrak? Di sini akan timbul keluhan daripada beneficiary mengatakan kontrak ini tidak dipenuhi syarat. Dan pada pandangan saya, beneficiaries, penduduk-penduduk mempunyai ground, mempunyai asas untuk mengatakan yang syarikat tersebut tidak mempunyai hak. Walaupun sublease telah didaftarkan di pejabat tanah. Ya, sublease di pejabat tanah menunjukkan memang syarikat tu ada hak di atas tanah itu. Tapi sublease itu dikeluarkan oleh kerana sebab perjanjian ini. Tapi apakah perjanjian ini dipenuhi? Apakah hak-hak penduduk itu, penama beneficiaries itu dipenuhi? Perjanjian ini tidak boleh dikatakan sah jika perjanjian ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam perjanjian ini, iaitu berkenaan dengan hak-hak penduduk tadi. Seperti mana kata Datuk, mereka dijanjikan 30% ke berapa puluh persen ke dividen. Apakah mereka mendapat dividen itu? Jika mereka tidak mendapat dividen itu, maka kontrak itu sudah menjadi tak sah. Kontrak itu sudah boleh menjadi pertikaian. Dan apabila Datuk kata tadi, diorang kena pinjam duit lagi. Kalau mereka pinjam duit, bermakna mereka tidak mendapat dividen. Bila mereka tak mendapat dividen, maknanya kontrak itu telah dicabul, telah di-breach. Bermakna hak pihak yang mempunyai, pihak yang memajak tanah ini sudah terjejas, sudah tergugat kerana tidak memenuhi syarat-syarat, dan hak itu harus kembali kepada pemilik grant untuk kampung ni. Okey, Dok. Saya juga ingin merujukkan kepada satu isu yang melibatkan uncertainty. Di bawah section 30 atau kontrak 950 memberikan satu specific words mengenai perjanjian itu boleh dibatalkan disebabkan oleh uncertainty. Satu perjanjian yang tak tentu, menimbulkan kekeliruan, tidak jelas. Saya boleh katakan dengan kontrak yang ada ni, dengan tidak ada meletakkan bagaimana cara pembayaran dividen, mempertahankan hak sebagai tuan tanah ataupun pemegang geran komunal yang sepatutnya memberikan tanah mereka ini, geran komunal yang penama-penama ni mempunyai penama yang ada nama di dalam geran komunal. Mereka tidak mendapat apa-apa dividen. Jadi apakah kepentingan adanya perjanjian tu kalau dividen pun tak dapat? Jadi pada kita ini merupakan satu uncertainty yang merupakan boleh menyebabkan perjanjian itu batal atas disebabkan oleh uncertain. Dan kita juga boleh rujuk di bawah section 40 atau kontrak 950 apabila keengganan pihak melaksanakan janji pihak berkenaan untuk melaksanakan janjinya, non-performance. Dia tidak perform, tidak melaksanakan janji seperti mana yang ada di dalam perjanjian dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti tidak membayar dividen. Dan ini merupakan perkara asas. Tujuan perjanjian itu wujud kerana balasan, consideration. The consideration is monetary consideration, iaitu duit. Dan bila consideration itu tidak dapat, balasan itu tidak dapat, bermakna elemen-elemen yang ada pada kontrak 1950 ni, yang mengikut akta kontrak 1950 tak dapat dipenuhi, dan perjanjian ini boleh dikatakan perjanjian yang void. Perkataan yang lebih tepat void. Void bermakna tidak sah, tidak perlu wujud sekalipun. Dia bukan cerita mengenai ini. Apabila perkara asas yang melibatkan consideration atau balasan yang ada, tidak ada. Jadi kita rujuk pada section 40 lah. Cuma lepas ni kita akan bincangkan lagi mengenai apa tindakan yang sepatutnya kita buat. Mungkin Tuan boleh. Saya nak rujuk pada apa yang Datuk kata tadi.
apabila kita katakan tentang perjanjian, dia bermaksud kedua pihak. Dan bila kita bermaksud perjanjian, kedua pihak, dia mempunyai win-win situation, keuntungan faedah untuk kedua pihak. Perjanjian yang disebutkan ini menunjukkan syarikat mendapat faedah, iaitu dia dapat daftar di pejabat tanah, sublease kawasan itu kepada nama syarikat dia. Tapi apa faedah yang penduduk dapat? Apa faedah yang pemilik geran dapat? Kalau ikut apa yang Datuk jelaskan tadi, mereka tak dapat apa-apa, zero. Yang sampai mereka terpaksa pinjam duit lagi. Kan, siap sign voucher lagi pinjam duit. So mereka tak dapat faedah. So apabila sesuatu perjanjian hanya mendatangkan faedah kepada satu pihak dan tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada pihak ini, maka perkara Seksyen 40 Akta Kontrak itu harus di-invoke, harus disah lakukan. Dan apabila disah lakukan, agreement itu menjadi terbatal, perjanjian itu menjadi terbatal. Jadi isu yang kita nak bangkitkan sini adalah apakah tindakan yang lanjut lah yang sepatutnya dilakukan oleh penuntut-penuntut apabila mereka berdepan dengan situasi yang beginilah. Pada pandangan saya sebaik-baiknya penama-penama beneficiaries di grant komunal ini menulis surat kepada pejabat tanah yang berkaitan mengatakan mereka membatalkan perjanjian itu. Kemudian second step kedua adalah bagi mohon injunksi daripada mahkamah untuk menyekat syarikat ini daripada menggunakan tanah itu melalui perjanjian itu. Injunksi. Dan perkara yang ketiga itu mendapatkan perintah mahkamah untuk membatalkan perjanjian itu secara rasmi, kerana pada pendapat saya mereka mempunyai asas-asas yang amat kokoh untuk menyebabkan perjanjian itu terbatal dengan sendirinya. Bagaimanakah dari sudut adakah mereka perlu merujuk kepada peringkat pejabat tanah ataupun jabatan tanah dalam hal ini? Adakah mereka perlu membuat aduan kepada pejabat tanah? Mereka hanya, pada saya, tak perlu buat aduan dah kot. Saya rasa pejabat tanah pun dah tahu sebab perkara begini bukan berlaku di satu dua tempat di Sabah. Perkara ini dah berlaku. Kalau kita tengok laporan media, berlaku di banyak daerah di Sabah berkenaan dengan grant komunal. Pejabat tanah mengatakan kita telah batalkan perjanjian dengan syarikat, dan seterusnya kita mohon injunction daripada mahkamah dan mohon perintah court order, perintah mahkamah untuk mengesahkan perjanjian itu terbatal. Cuma dari sudut hak ya Tun, kita sekarang ni kita nampak ada pertikaian dari sudut hak. Soalan saya ni adalah, adakah pemegang penama di dalam geran komunal ini sebenarnya mempunyai hak di sisi undang-undang terhadap tanah yang ada tu? Okey, di sisi undang-undang, kalau kita pergi pejabat tanah hari ini, kita tengok status tanah itu, dia akan keluar tanah itu telah disublease kepada syarikat. Okey? Dan haknya hak syarikat lah. Tetapi kita harus beritahu, grant komunal ni harus beritahu kepada pejabat tanah bahawasanya sublease itu harus dibatalkan. Kalau penduduk tak bagi tahu pejabat tanah, macam mana pejabat tanah boleh suka-suka nak batalkan sublease itu kepada syarikat? Tak boleh. Kalau pejabat tanah suka-suka batalkan sublease kepada syarikat, nanti penduduk sama pula. So penduduk sendiri kena guna inisiatif untuk maklumkan pada pejabat tanah, batalkan, kerana kami dah batalkan perjanjian ini, batalkan sublease itu. Bercakap tentang hak yang Datuk katakan tadi, sesuatu hak tidak wujud jika tidak datang bersama tanggungjawab. Sebelum kita menuntut hak kita, kita harus ada tanggungjawab. Dalam situasi ini, apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita adalah memberitahu secara rasmi kepada pejabat tanah. Kita tidak boleh mengharapkan pejabat tanah terus ambil tindakan semata-mata dengar cerita ini. Tak boleh. Pejabat tanah adalah entiti kerajaan. Kita harus tulis surat kepada mereka memaklumkan yang kita sudah batalkan perjanjian dengan syarikat ini, maka itu sublease yang dikeluarkan oleh pejabat tanah harus dibatalkan. Itu tanggungjawab kita. Baru pejabat tanah boleh laksanakan pembatalan itu dan kembalikan hak kita. Soalan yang lebih penting dan lebih sensasi kita nak tanya ni, mengenai adakah pemegang geran komunal
penama di dalam geran komunal ataupun wakil penama geran komunal yang ada surat pelantikan, sekiranya mereka masuk ke dalam tanah itu, mereka dikira sebagai satu kesalahan jenayah atau tidak? Ini penting. Okey, bagi saya pada ketika ini, untuk pihak berkuasa mengatakan, you penduduk, you masuk atas tanah ini adalah satu jenayah. Sebelum kategorikan sebagai satu jenayah, satu siasatan harus dilakukan. Antara siasatan yang perlu dilakukan untuk memastikan sama ada perjanjian itu sah atau tidak. Pihak berkuasa harus panggil penduduk ni, tanya, apakah kamu masih lagi dengan syarikat tertentu ini? Tanya dulu. Untuk mengesahkan, siasatan harus kedua pihak. Jangan saja pihak berkuasa nak tengok sama ada penduduk ada hak atau tidak. Harus dilihat secara undang-undang sama ada syarikat itu mempunyai hak yang sah atau tidak untuk dia berada di situ. Jika syarikat itu tidak ada hak yang sah, maka tidak boleh kata penduduk ni penceroboh, tidak ada hak yang sah. Tak boleh. Untuk tentukan penduduk ni ada hak yang sah atau tidak, sebelum mengatakan penduduk ni ada hak atau tidak ada hak, mesti tentukan dulu sama ada pihak yang memajak ni ada hak atau tidak. Tentukan dulu. Kalau dia ada hak, okey, buktikan dia ada hak. Dia bagi agreement, dia bagi sublease. Okey, you bagi, kalau dia tunjuk, syarikat tunjuk, ini bukti kami ada hak, ini sublease agreement kami. Okey, sublease agreement tu dikeluarkan atas sebab apa? Atas sebab perjanjian ini. Apakah perjanjian ini 100% dipenuhi? Jika perjanjian ini mempunyai keraguan, maka dah tentu sublease itu harus dibatalkan. Begini, seandainya ada kekeliruan, sama ada pihak pemajak mempunyai hak ataupun pihak pemegang geran komunal mempunyai hak, adakah keputusan siapa yang berhak itu ditentukan oleh pihak mahkamah, polis atau polis? Hanya pihak mahkamah saja. Jurisdiction case ini hanya pihak mahkamah saja yang boleh tentukan sama ada siapa yang berhak sebenarnya. Apakah syarikat itu masih berhak? Apakah sublease grant yang dia dapat tu masih sah laku? Apakah agreement ini masih sah laku atau terbatal? Hanya mahkamah. Sebelum mahkamah membuat apa-apa keputusan, tidak boleh ambil tindakan ke atas penduduk ni, nak kata penduduk ni ceroboh. Kerana ada pertikaian. Ceroboh bermaksudnya saya masuk ke tanah Datuk. Itu maksudnya ceroboh. Isu di sini, apakah tanah itu betul-betul hak Datuk? Datuk tunjuk sublease grant. Betul sublease grant nama Datuk, tapi sublease grant dikeluarkan atas sebab perjanjian ini. Apakah perjanjian ini sah? Mahkamah harus tentukan punca kuasa hak itu. Nah, pada saya di sini pihak berkuasa tidak boleh sembarangan mengatakan ini satu kes pencerobohan, kerana kita harus rujuk perkara 13 Perlembagaan Persekutuan Hak ke atas Harta. Tidak membenarkan hak seseorang itu ke atas harta dia diambil begitu saja tanpa undang-undang. Bermakna nak kata dia ceroboh atas tanah sendiri, tak semudah tu. Tidak semudah tu. Kalau kita tengok segi undang-undang, geran nama siapa? Geran nama penduduk. Betul. Syarikat tu hanya sublease saja, bukan geran. Kalau pergi kat mahkamah dalam mana dunia pun, penduduk tu punya. Betul. Walaupun dia dah pajak. Saya ada sebuah rumah. Saya bagi sewa rumah tu kat Datuk. Satu pun dah duduk setahun. Tiba-tiba satu hari, saya datang depan rumah, saya kata, Datuk, you keluar. You tak boleh masuk rumah tu. Datuk ada syarikat lah. You tak boleh masuk. Datuk tak boleh lawan saya. Sebab kalau jadi apa-apa kat Datuk, saya bertanggungjawab. Betul. Kalau rumah tu roboh ke apa, saya bertanggungjawab. Betul. Walaupun Datuk dah sewa rumah tu dengan saya. Betul. Tapi saya owner. Registered ownership. Ini apa, piping company buat apa, produk callback. Callback produk pipe di rumah saya tu. Kalau minum, kena lead dia, Datuk boleh kena cancel. So Datuk, you keluar, jangan duduk. Ya, you dah bayar sewa 2 tahun. You kena keluar. Sebab kalau you duduk, saat lagi you minum, ada leak,
Dia minum air kat pipe tu. You owe duty of care. Yes, I duty of care. So, produk tu pula dah call back produk tu. So, Datuk tak boleh lawan saya. Walaupun ada sublist. Betul? Betul. So, saya tak tahu. Datuk dapat sublist. Datuk usahakan tanah saya. Tapi auditor account Datuk tak pernah tunjuk berapa banyak pokok Datuk bawa keluar. Berapa banyak untung rugi Datuk tak pernah tunjuk. Tapi kami duk nampak hari-hari lori masuk keluar, duk bawa keluar buah durian, buah duku, buah manggis. Tapi dividen tak dapat. Datuk faham tak? Faham. Di sini. Okey Tun, saya nak tanya, ada pengadu-pengadu yang mula menyuarakan tindakan-tindakan agensi tertentu seolah-olah satu intimidasi kepada mereka. Apakah saluran yang boleh dibuat sekiranya mereka merasakan ada elemen of intimidasi terhadap hak mereka ni? Apakah saluran yang dapat dilakukan kepada agensi-agensi berkaitan? Kalau saya pergi mahkamah, saya minta mahkamah keluarkan order hak saya ke atas harta saya berdasarkan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Ambil saya perkara 13. Saya akan guna hak undang-undang saya minta mahkamah untuk keluarkan perintah mahkamah. Tidak ada mana-mana entiti atau agensi boleh menggugat atau melarang saya ke atas harta saya. Ini harta saya. Itu dari segi mahkamah. Adakah ada saluran-saluran lain untuk mereka bawa untuk membuat aduan sekiranya mereka rasa mereka ada intimidasi terhadap mereka? Kalau dah berlaku sampai peringkat ini, bermakna sudah ada kegagalan di agensi lain lah. Mereka sudah tidak yakin lagi dengan agensi lain lah. Mereka sudah pergi ke agensi lain, mungkin mereka dah pergi. Tapi tidak ada hasil yang positif, sebab tu mereka terpaksa buat cara macam gini. Pada pendapat saya. Cuba Datuk tengok. Kalau Datuk kata apa yang saya nak buat. Section 13. Perkara 13. Perkara 13, hak terhadap harta di bawah Perlembagaan Persekutuan, tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang. Tiada undang-undang subsection 2, tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai. Ini dia punya Constitution section 13. Tanpa pampasan yang memadai. Apakah penduduk ini mendapat pampasan? Jangankan pampasan, dividen pun tak dapat. Siap kena pinjam duit ni. Jadi mungkin pada pendapat saya, penduduk sudah menggunakan semua agensi yang ada. Sudah. Tetapi saya tak boleh kata mereka tidak berpuas hati, tetapi kemungkinan agensi yang mereka mendapatkan bantuan itu tidak mendatangkan satu tindakan yang positif kepada mereka dan menyebabkan mereka kerugian ditimpa bencana kesusahan, bencana ekonomi. Kesusahan ekonomi adalah satu bencana kepada diri orang itu. Dia harus mempertahankan keluarga dia. Dan mereka yang saya tahu belum lagi menggunakan mahkamah. Dan pada saya kali ini lebih baik menggunakan mahkamah. Soal mereka yakin tak yakin kepada mana-mana agensi penguatkuasaan yang lain, itu adalah satu perkara yang subjektif. Kerana pada saya harus ditumpukan sebelum mengatakan mereka ceroboh, harus ditumpukan ke mana pergi hak mereka jika nak kata mereka ceroboh. Undang-undang mana yang kata, yang memberikan kuasa kepada mana-mana pihak berkuasa untuk mengambil hak penduduk ni? Undang-undang mana? Saya ingin tahu, Datuk, undang-undang mana yang memberi kuasa kepada mana-mana pihak berkuasa untuk mengambil hak penduduk ini, untuk mengatakan penduduk ini menceroboh tanah sendiri. Saya nak tahu undang-undang mana yang digunakan ke atas mereka. Saya tidak faham dan ini merupakan satu perkara yang pelik. Jarang-jarang didapati berlaku. Bila saya tengok beberapa kali kes ini di Sabah beberapa tahun ini, sudah tiba masanya penduduk ini dibantu bawa kes mereka ke mahkamah di Sabah. Sudah tiba masanya pada pendapat saya. Dan dari sudut kemanusiaan, kita bercakap soal kemanusiaan. Dikala kita sedang memperjuangkan isu di Palestin, bagaimana
penduduk orang asal di Gaza. Mereka cuba dihalau keluar, mereka dibom, ditangkap, kita sedih, seluruh negara bersedih dengan apa yang berlaku di Gaza. Kita bimbang, kita sedang melupakan bagaimana satu kumpulan, satu masyarakat di sebuah penduduk kampung yang mereka duduk di situ puluhan tahun, penduduk asal di sana, yang merupakan suku etnik yang memang tinggal asal di sana. Tetapi mereka dinafikan, mereka tak boleh bercocok tanam mereka dipakai oleh syarikat mengambil hasil, mereka tak diberikan apa-apa keuntungan. Mereka ni bukan ada puluhan ekar tanah yang ada sekakang kera tanah tu saja. Mereka bukan ada projek balak ke, ada kerja lain ke, telaga minyak ke apa. Itu sajalah pendapatan mereka. Dan mereka tiba-tiba dinafikan hak untuk mendapat harta sepencariannya. Dan kita bimbang sekiranya kita biarkan perkara ini berlaku dari sudut kemanusiaan, dari sudut kezaliman, maka kita rasa ada pihak yang mungkin akan dizalimi di negara kita di sini, sedangkan kita sehari ini menjadi jaguh dan wira dalam mencakap mengenai pencerobohan bagaimana di negara Palestin. Jangan pada kita, dalam ketika kita bercakap soal ekonomi, kita perlu juga melihat bagaimana nasib orang susah, bagaimana orang bawah kelas bawahan. Jangan biarkan mereka dibuli oleh satu kumpulan kapitalis yang mengambil keuntungan dan menafikan hak orang-orang yang miskin ini pada pandangan kita. Saya bersetuju dengan apa yang Datuk kata tadi. Kalau kita tengok jumlah angka penama-penama di Grand Communal ini, kita hanya nampak 235 orang. Tapi itu adalah jumlah bagi ketua keluarga. Kalau kita kali 5 isteri dia dan anak dia 4 orang, itu sudah menjadi 1,200 orang, Datuk. 1,200 perut. Datuk bercakap tentang soal kemanusiaan tadi, bencana ekonomi ke atas penduduk yang miskin, yang orang kampung yang tidak berpekerjaan ini. Bukan 235, Datuk. 1,200. Kena kali 5, Datuk. So ini ketidakadilan ni bukan berlaku kepada 4 orang yang ditangkap ni. Sebenarnya berlaku kepada anak bini dia juga. Suami ditangkap, ketua keluarga ditangkap, anak-anak di rumah macam mana nak cari makan. Dia orang ni kais pagi makan pagi, kais tengah hari makan tengah hari. Jadi saya rasa saya tidak berapa bersetuju dan tidak berapa boleh menerima yang ditahan, ditangkap kerana menceroboh di tanah sendiri. Saya rasa perlu ada pertimbangan kemanusiaan. Kerana saya rasa pihak berkuasa di kawasan itu tahu cerita sebenarnya. Mereka tahu. Mereka tahu. Tak payah bohong. Saya berani kata pihak berkuasa di kawasan itu tahu apa yang sebenarnya berlaku. Tahu. Tapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa, mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu. Kita, bagi pihak kita tak dapat berdiam diri. Kita terpaksa terus membantu mereka. Dan mungkin kita akan meneruskan aduan kita di peringkat lebih atas dari sudut agensi penguasaan, dan juga memulakan satu tindakan mahkamah. Itu yang mungkin kita akan lakukan lah. Saya amat suka jika perkara ini dihantarkan kepada Speaker Parlimen untuk makluman di Parlimen Malaysia. Saya suka jika perkara ini dapat dipanjangkan, disampaikan kepada Parlimen Malaysia. Kerana ini melibatkan puluh ribu orang di negeri Sabah. Saya rasa perkara ini sudah tiba masanya Kerajaan Persekutuan memberi sedikit perhatian dan sedikit tindakan yang perlu daripada Parlimen. Saya rasa Parlimen mempunyai hak dan peranan untuk memberi sedikit pendapat dan nasihat kepada pihak negeri untuk menyelesaikan perkara ini agar masalah rakyat yang susah ini dapat diselesaikan. Itu saja.